Tak tahu kata dia tu lelaki, tak tahu kata dia tu orang perempuan. Itu katanya khunsa yang muskil. Muskil tu maknanya tak jelas. Tak tahulah kata dia tu orang perempuan ke, tak tahulah kata dia tu orang lelaki. Maka apabila tak tahu kata dia tu lelaki atau tak tahu kata dia tu orang perempuan, maka apabila dia kencing tu, kita nak hukum kata wuduk tu mesti keluar air kencing kedua-dua jalan. Jalan lelaki pun ada keluar, jalan perempuan pun, jalan kemaluan perempuan pun ada keluar juga. Maka di situ batalkan wuduk. Adapun kalau dia kencing keluar, khunsa muskil ni lah. Apabila dia kencing keluar daripada mana-mana satu daripada dua kemaluan lelaki atau perempuan tu tidak dihukumkan batal wuduk. Sebab dia pasalnya begini. Dia masalahnya khunsa wadih. Khunsa wadih. Khunsa wadih tu maknanya orang yang ada dua kemaluan. Ada dua kemaluan. Kemaluan lelaki pun ada pada dia, kemaluan perempuan pun ada pada dia. Tetapi nyata kata lelaki atau nyata kata dia tu perempuan. Maka sekiranya kalau nyata kata orang lelaki, maknanya dia kencing setiap kali dia kencing atau ghalib-ghalibnya dia kencing keluar mengikut jalan kemaluan lelaki. Maka sekiranya kalau begitu, maknanya kalau nyata kata lelaki. Maaf saya nak sebut kemaluan lelaki, saya nak sebut zakat. Untuk nak jadi senang saya sebut. Lepas tu kemaluan perempuan saya nak sebut faraj. Maaf kalau itu pun nak terpaksa kena sebut. Jadi khunsa wadih. Setiap kali dia kencing atau ghalib dia kencing, tengok di situlah kita nak tahu kata wadih ke muskil, kita tengok di situ. Padahalnya sebut kata khunsa tu mana orang yang mempunyai dua kemaluan. Sebut kata khunsa ialah sesiapa-siapa yang ada dua kemaluan lelaki dan perempuan ada pada dia tu dikatakan khunsa. Maka sekiranya setiap kali dia kencing atau ghalib dia kencing, keluar mengikut jalanan mana, maka kita hukum ikut itulah. Sekiranya kalau keluar kencing dia, ghalibnya atau selalu keluarnya mengikut kemaluan lelaki dikatakan zakat itu, maka nyata kata lelaki. Apabila nyata kata lelaki, maknanya kemaluan lelaki itu yang asal, kemaluan perempuan farad tu bukan asal, bahkan yang zaidah. Seperti telinga gitu ya. Sekiranya kalau dia kencing ghalibnya, artinya setiap kali dia kencing atau ghalibnya keluar mengikut jalanan perempuan faraj, maka dihukumkan perempuan. Maka farad tu yang asal, zakar tu yang zaidah. Maka sekiranya kalau yang nyata lelaki, kalau yang nyata lelaki sekiranya selalu dia kencing tu keluar mengikut kemaluan lelaki, maka batal wuduklah dengan sebab dia kencing. Tetapi kalau keluar air kencing melalui dengan sebab dia ni nyata kata orang lelaki, tetapi apabila dia kencing keluar mengikut jalanan perempuan, maka itu tidak batal wuduk. Seperti keluar air kat telinga begitu ya. Begitu juga kalau nyata kata perempuan, nak nyata kata dia ni perempuan, dengan maknanya setiap kali dia kencing ghalibnya dia kencing keluar mengikut jalanan perempuan. Maka yang kemaluan perempuan tu yang asal, kemaluan lelaki tu yang tambahan, nisbah bagi dia. Maka apabila dia kencing keluar mengikut jalanan perempuan, maka itulah yang membatalkan wuduk. Sekiranya kalau keluar sesuatu daripada
kemaluan lelaki pada dia itu nyata pada perempuan, nyata kata perempuan, maka tidak batal wuduk. Itu masalah khunsa wadih. Wadih itu maknanya nyata, jelas. Jelas kata dia tu orang lelaki, jelas kata dia tu orang perempuan. Mana kalau jelas kata lelaki, maknanya kemaluan lelaki itu yang asal, yang perempuan tu zaidah untuk dia. Kalau jelas kata perempuan, maknanya faraj, kemaluan perempuan tu yang asal bagi dia, maka keluar air kecing mengikut kemaluan perempuan tu batal wuduk. Sekiranya kalau ada keluar sesuatu daripada kemaluan lelaki, maka seolah kata keluar benda daripada telinga, daripada hidung, tidak membatalkan wuduk. Sebab kemaluan nisbah bagi dia, kalau nyata bagi perempuan tu faraj, kemaluan perempuan tu yang asal, zakar tu, kemaluan lelaki tu yang tambah. Tetapi kalau khunsa tu khunsa muskil, jadi maknanya sekali-sekala dia kencing keluar mengikut kemaluan lelaki. Sekali-sekala dia kencing, dia keluar mengikut jalanan faraj kemaluan perempuan. Jadi dengan sebab ada bergilir ganti begitu, sekali keluar daripada kemaluan lelaki, apabila dia kencing, sekali dia keluar kencingnya mengikut kemaluan perempuan, jadi tak boleh nak buat putusan. Tak boleh nak buat keputusan katanya dia ni orang lelaki ke dia orang perempuan. Maka di situlah dikatakan khunsa muskil. Jadi apabila tak boleh nak tahu, tak boleh nak buat keputusan kata dia ni orang lelaki, tak boleh nak buat keputusan kata dia ni orang perempuan, maka sekiranya kalau begitu, maknanya kita tak boleh kata kalau orang lelaki dia kencing keluar daripada zakar. Kalau orang perempuan dia kencing keluar daripada kemaluan faraj. Tetapi dia ni sekali begitu sekali begini, jadi tak boleh nak menentu kata dia ni orang lelaki atau orang perempuan. Jadi maknanya kemaluan lelaki tak tahu kata asal ke zaidah. Kemaluan perempuan tak tahu kata asal ke yang tambah. Maka dengan sebab begitu, ulama tidak menghukumkan batal wuduk bagi khunsa yang muskil, melainkan dengan keluar daripada dua-dua jalan. Apabila dia kencing keluar daripada khunsa muskil ni, apabila dia kencing keluar daripada kemaluan lelaki, tak dihukum kata dia tu batal wuduk. Kalau keluar daripada jalan perempuan saja pun tak dihukum kata dia batal wuduk. Melainkan keluar daripada kedua-dua jalan. Melainkan keluar air kencingnya daripada kedua-dua jalan, barulah kita hukum kata batal wuduk. Masalah qada hajat besar tu samalah. Tapi masalah kencing, masalah keluar sesuatu daripada seumpama kencing itulah, keluar daripada mana-mana satu saja, tidak keluar kedua-dua, maka tidak batal wuduk. Itu sekiranya kalau khunsa muskil. Rasanya lagi akan datang dia akan sebut. Maka kembali pada kata di sini, katanya wadih, lagi wadih. Jadi syarat nak membatalkan wuduk bagi khunsa ialah khunsa yang wadih, keluar, sebab dia kata tadi tu keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, mana-mana satu. Maka apabila khunsa yang wadih keluar sesuatu daripada kemaluannya, yang nyata lelaki atau yang nyata perempuan, di situlah batal wuduk. Begitulah. Habis. Kemudian katanya sama ada keluar itu, yang keluar itu. Sama ada keluar, yang keluar itu angin, ain atau rih. Itu bahasa Arab. Sama ada keluar itu ain, benda. Atau rih, maknanya angin. Tengok dia tafsir. Yakni suatu.
Ini suatu itu tafsir bagi ain. Seperti mengikut. Itu saya tak pasti itu baca kumih ke baca macam mana. Tak tahu nak baca kumih ke, baca kemah ke, kalau ada siapa boleh baca. Tapi nak misal bagi suatu, nak misal bagi ain yang keluar. Atau angin. Tapi mengikut yang ada tulisnya baca kumih, maknanya kencing. Seperti kumih, kencing. Tapi tak yakin. Atau angin. Jadi maknanya yang membatalkan wudu apabila ada keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kemudian benda yang keluar itu benda ke, jadi benda seperti air ke, seperti darah ke, seperti tahi ke, artinya keluar angin. Maka sama saja batal wudu. Keluar angin tu tak kira keluar daripada kubul ke atau daripada dubur ke, tak ada kira. Batal wuduk semata. Itu satu. Dia panggil bentuk cakapnya sama ada ni bentuk nak ta'mim dia panggil. Dalam istilah ibarat kita panggil ta'mim. Nak mengumumkan, nak meluaskan. Jadi kalau keluar ain benda pun batal wuduk. Kalau keluar angin pun batal wuduk. Atau sama ada suci, sama ada benda yang keluar daripada salah satu daripada kubul atau dubur itu suci, maknanya bukan najis. Suci maknanya bukan najis. Misal benda yang keluar tapi suci seperti angin, walaupun bau busuk sekalipun dihukumkan suci. Angin yang keluar itulah, walaupun bau busuk, tetapi hukumnya suci. Sebab tu angin yang keluar daripada dubur tu hukumnya suci. Hukumnya suci. Lepas tu nak tahu kata suci tak suci itu begini. Walaupun bau busuk. Sekiranya kalau ni cerita nakal lah. Angin yang keluar pada dubur tu walaupun busuk tapi hukumnya suci. Kalau seorang tu dia nakal, dia keluar angin, dia simpan dalam plastik masalah. Dia keluar, dia tadah dengan plastik. Apabila dia nak keluar, dia kembun perut ke masalah. Dia kembun perut. Apa tu apabila dia nak keluar angin, dia tadah dengan plastik masalah. Tadah dengan plastik, kemudian dia simpulkan. Penuhlah angin tu dalam plastik. Sekiranya kalau pecah plastik tu bau busuk dah. Maka sekiranya kalau dia bawa plastik yang ada angin yang keluar daripada dubur dia tadi menanggung dalam solat, tidak membatalkan solat. Sebab angin tu hukumnya suci. Bukan dia najis. Gitu. Jadi sama saja benda yang keluar daripada kubul atau dubur tu adalah benda yang suci seperti angin atau najis. Tapi biasanya benda yang keluar tu ghalibnya najis lah. Tapi tak mesti, bukan mesti setiap benda yang keluar pada dua jalan tu najis ke semua, tak mesti. Sebab kalau keluar angin, angin tu suci. Atau najis. Seperti umpama kemih. Kemih tu mengikut yang belajarnya ialah baca kumih, mana kencing, air kencing. Kering atau basah. Kering jadi benda yang keluar daripada kubul atau dubur itu benda yang kering atau basah. Sama saja membatalkan wudu. Kering atau basah. Kering atau basah. Tak kira. Najis tak najis tak kira. Kering atau basah sama. Kita baca begitu. Kering atau basah. Baca begitu. Maknanya benda yang keluar daripada sesuatu, daripada salah sesuatu pada kubul atau dubur,
Kubul tu mana jalan kencing, dubur tu jalan qadah hajat besar, begitu. Lepas tu benda yang keluar itu kering atau basah. Membatalkan wuduk semata. Cumanya berbeza di antara yang kering dengan yang basah yang keluar itu berbeza di mana? Tepat berbeza. Tepat tilik kepada membatalkan wuduk sama. Tilik kepada batal wuduk tu sama, maknanya sama kalau kering pun membatalkan wuduk, kalau benda yang keluar itu basah pun membatalkan wuduk. Tetapi dia berbeza pada masalah wajib basuh ke tidak. Wajib basuh tempat keluar ke tidak. Sekiranya kalau benda yang keluar daripada kubul atau dubur keluar dengan keadaan kering, tidak ada basah-basah sedikit pun tidak ada, maka tak wajib basuh. Keluar benda itu boleh terus. Apa dia? Kalau kita tak basuh pun boleh. Sebab dia tak menajiskan akan jalan keluar dia. Sekiranya kalau contohnya kalau seorang itu dia qadah hajat, maka qadah hajat dia tu maka memanglah apabila keluar sesuatu daripada mana-mana satu pada jalan kubul atau dubur itu kering, maka membatalkan wuduk tapi tak payah basuh. Jadi tempat keluar tu tak jadi mutanajis. Sebab tu kalau dia qadah hajat besar, tahi yang keluar tu keluar dengan keadaan kering, maka dia ambil wuduk sajalah, tak payah basuh di situ. Sebab kering tidak menajiskan jalan keluar. Begitu. Jadi masalah wajib basuh ke tidak basuh, dia berbeza di antara kering dan basah. Sekiranya kalau benda yang keluar daripada salah satu daripada kubul dan dubur, sekiranya kalau kering tak wajib dibasuh, sebab dia tidak menajiskan akan tempat keluar, tetapi kalau basah wajib kena basuh. Itu tilik kepada wajib basuh ke tidak. Istinja itulah masalah istinja. Wajib basuh ke tidak. Sekiranya kalau ada basah wajib basuh. Kalau kering tak wajib basuh. Itu dia berbeza di situ. Tetapi tilik kepada membatalkan wuduk sama. Kering pun membatalkan wuduk. Basah pun membatalkan wuduk. Itu tepat sama, dia ada tepat samu, tepat berbeza. Samu di mana kering dan basah, benda yang keluar daripada kubul atau dubur. Benda yang keluar daripada kubul, jalan kencing, tak kira lelaki perempuan, dubur tu maknanya tepat keluar qadah hajat besar. Tepat samunya ialah kering dan basah, samu, kering dan basah, samu di mana? Samu pada membatalkan wuduk. Tempat tak samu di mana? Di wajib basuh ke tak wajib basuh. Sekiranya kalau dia qadah hajat besar, qadah hajat besar, maka hajat besar dia keluar dengan keadaan kering, tidak ada langsung basah, maka tak wajib basuh. Jadi maknanya apabila keluar benda itu dalam keadaan kering, dengan keadaan kering, dia terus ambil wuduk, terus solat lah, tak payah basuh. Sudah keluar benda itu, ambil wuduk, solat terus. Tak payah basuh sebab dia kering, tidak menajis. Itu berbeza. Kalau kering dan basah berbeza pada wajib basuh ke tidak wajib basuh. Kering tak wajib, basah wajib basuh. Istinja. Tapi tilik kepada bab membatalkan wuduk sama kering atau basah. Ini satu takmim pula. Beradat, ini takmim satu lagi pula. Beradat seperti tahi dan kumih atau nadir. Beradat, mana yang selalu keluar. Benda yang biasa keluar itulah. Seperti tahi kalau kubul, kalau dubur, dan kumih kalau air kencing, pada kubul atau nadir. Jarang nak keluar. Seperti darah. Seperti darah. Kita wakaf di situ. Seperti darah. Tak kira darah tu keluar daripada kubul ke atau daripada dubur.
Maka darah ni benda nadir, jarang-jarang nak keluar. Setengah orang tu tak pernah keluar pun darah. Daripada kubul dia, daripada dubur dia. Sebenarnya kalau ada keluar darah, maka membatalkan wuduk. Maka itulah katanya beradat, mana benda yang keluar tu benda yang selalu keluar atau benda tu jarang-jarang nak keluar. Seperti darah dan lain-lain lagi lah. Keluar daging ke masalah, atau keluar benda apa-apa benda saja tapi bukan beradat. Maka membatalkan wuduk juga. Lepas tu masalah darah, sedikit saya nak sentuh. Masalah darah ni yang keluar, masalah orang yang jadi apa kat itu dia, kat jalan besar dia, dia panggil apa dia? Bawasir. Apa dia panggil bawasil. Bawasir. Dia panggil bisul atau bawasil. Kalau orang petani panggil wasil. Maka dia ada keluar darah. Orang yang berat-berat jadi bawasil tu maka kalau dia duduk lama-lama tu, kalau dia makan benda yang bisa-bisa sikitnya, dia sakit-sakit sehingga keluar darah. Tapi bisu tu duduk sebelah dalam. Bawasil tu dia macam jadi bisul kat luar ni lah. Tapi duduk sebelah dalam. Sekiranya kalau benda tu pecah, dia jadi biji-biji gitu. Sebelah dalam tu jadi biji-biji begitu, maka sekiranya kalau pecah daripada sebelah dalam, maka keluar darah, keluar darah, maka membatalkan wuduk. Itu kita ingat. Seperti darah, darah tu darah daripada perut ke atau darah yang pecah daripada bawasil tadi pun sama. Maka membatalkan wuduk. Lagi pulanya darah tu najis, maka wajib kena basuh. Wajib kena basuh, lagi pulanya membatalkan wuduk. Itu darah. Atau apa benda sekalipun, kayu ke, sama. Dia sama juga benda yang benda yang dia masuk ke dalam kubul atau dubur. Seorang itu dia ada wuduk. Kemudian buasir. Contohnya kalau seorang tu dia ada wuduk, kemudian dia masukkan sesuatu dalam dubur dia. Untuk adalah nak perbuatkan nak apa dia tu, dia masukkan sesuatu. Ketika dia membasuh tu tidak membatalkan wuduk. Kemudian selepas pada dia masuk, benda yang dia memasuk itu keluar, maka batal wuduk. Sebab keras masalah. Maka dia masukkan dia ambil sabun masalah. Ambil sabun itu dia kecilkan sabun, kemudian dia basah, dia masukkan dalam dubur dia. Ketika dia memasuk tu tidak membatalkan wuduk. Kemudian apabila selepas pada dia masuk sabun tu keluar, maka keluar sabun tu membatalkan wuduk. Jadi benda yang keluar di situ walaupun bukan daripada makanan, dia masuk seperti dia ambil kayu masalah, dia masuk kepada kubul dia ke atau masuk ke dalam dubur dia sekalipun, maka sekiranya kalau benda tu keluar membatalkan wuduk. Walaupun dia yang memasuk sekalipun. Tapi apabila keluar benda itu membatalkan wuduk. Itu satu takmim. Atau bercerai atau tiada bercerai. Bercerai atau tiada bercerai. Jadi benda yang keluar daripada
kubul dan dubur tadi itu keluar bercerai, mana keluar lepas daripada tempat yang dia keluar. Atau tiada bercerai, maknanya dia keluar sekadar kepala dia saja. Misal tiada bercerai seperti keluar kepala cacing, kemudian masuk pula. Dia keluar sekadar kepala dia saja, kemudian masuk balik. Itu rupanya tidak bercerai, maka membatalkan wuduk. Dia ada cacing, cacing itu dia keluar daripada duburnya, keluar sekadar kepala dia saja. Maka keluar cacing itu pun membatalkan wuduk. Walaupun keluar tu, selepas pada dia keluar, dia masuk balik. Macam orang yang tengok beluk. Dia duduk dalam lubang dia. Dalam lubang dia tu, dia holok kepala dia keluar. Apabila kita datang, dia masuk balik dalam lubang dia. Apabila terkejut ke orang datang, dia masuk balik. Rupanya begitulah. Dia keluar, dia holokkan kepala dia. Apabila orang datang, dia tarik balik, masuk dalam lubang dia balik. Seperti binatang yang ada dalam lubang. Jauh daripada orang, dia keluarkan kepala dia sebelah luar. Apabila orang datang, dia tarik dia masuk balik dalam lubang dia. Sekiranya cacing kalau rupanya begitu, membatalkan wuduk. Walau keluar tak lepas sekalipun. Apakah lagi keluar lepas, maka itu membatal wuduk. Artinya ia keluar sekadar kepala dia saja, kemudian dia masuk balik, maka membatalkan wuduk. Itu mana katanya bercerai atau tidak bercerai. Sama ada dari kubul atau dubur. Benda yang keluar cacing tadi tu keluar daripada kubul atau daripada dubur. Tak kira lah. Sekiranya kalau berlakunya begitu, maka membatalkan wuduk. Begitulah. Jadi pendek katanya luas. Masalah benda yang membatalkan wuduk ini luas. Tengok takmim dia. Yang pertama dia katanya sama ada yang keluar itu angin, ain benda ataunya angin. Yang keduanya dia kata sama ada benda yang keluar itu suci atau najis. Dan ketiganya dia kata yang kering atau basah. Yang keempatnya beradat ataunya nadir. Yang kelimanya bercerai atau tidak bercerai. Maka semuanya membatalkan wuduk. Pendek katanya janji keluar saja. Janji ada keluar suatu benda daripada mana-mana satu daripada kubul atau dubur itu membatalkan wuduk. Dengan mana rupa, mana cara sekalipun membatalkan wuduk. Atau daripada lubang yang ditembuk di bawah ma'idah, yakni pusat. Jika ada farajnya itu tersumbat, maka binasalah wuduknya dengan salah suatu daripada segala. Tengok. Ini takmim lagi. Atau daripada lubang. Bukan takmim. Ini atas atau daripada lubang, kita kena ataf pada kubul atau dubur. Ini yang ketiga lah. Mudah katanya yang ketiga. Jadi tadi dia sambung dengan yang tadi. Tadi pada awal tadi pertama keluar yang lain daripada mandi yang mewajibkan mandi, yakni keluar suatu daripada kubul jalan kencing atau dubur.
Dua di situ, tiga di sini. Atau daripada atas pada daripada kubul atau dubur, sambung sana. Atau daripada lubang. Itu nak. Ini yang ketiga. Jadi dah dua tadi, keluar, yakni keluar sesuatu daripada kubul atau dubur orang yang mempunyai wudu. Ini yang ketiga. Atau daripada lubang ataf pada daripada kubul atau dubur. Kita jaga di situ, mana sambung di situ. Atau daripada lubang, sambung pada kata daripada kubul atau dubur. Sambung di situ maknanya kita baca sikit sana, sambung di sini. Jadi maksudnya, yakni keluar suatu daripada lubang. Jadi setengah daripada yang membatalkan wuduk juganya ialah keluar suatu daripada lubang. Atau daripada lubang yang tembuk, yakni yang dibuka. Yang ditembuk, yang dibuka. Lubang, jalan keluar lah. Yang ditembuk, yang dibuka, yang dibelah, yang dibuka. Doktor buka ke masalah. Atau dia kena kayu ke masalah. Tapi lubang tu, lubang kat mana? Yang daripada lubang yang tembuk, yakni yang dibuka atau yang terbuka. Yang dibuka tu tak terbuka ke atau dia kena kayu cocok masuk sebelah dalam ke. Tapi lubang tu dari bawah Maidah, sebelah bawah. Bawah Maidah, tapi bukan maksud Maidah, yakni pusat. Jadi lubang yang dibuka tadi tu, lubang yang terbuka tadi tu, duduk sebelah bawah daripada pusat. Terletak di sebelah bawah daripada pusat. Jika ada farajnya itu, tersumat. Ini tertutup. Tersumat, tertutup. Mana tak boleh nak keluar. Tersumat, tertutup. Atau ditutupkan. Tak tertutup masalah. Jika ada farajnya, kita nak tafsir satu-satu ya. Jika ada farajnya, dikandaki faraj tu ialah kubul atau dubur. Dikandaki faraj tu ialah kubul atau dubur. Tersumat, yakni tertutup atau ditutup. Tersumat, tertutup, artinya ditutup. Gini, masalah di sininya, masalahnya begini. Kubul atau dubur, dia kata jika ada faradnya itu tertutup, tersumat, tersumbat. Maksudnya jalan asal lah, farad tu kubul atau dubur. Jalan asal tu ialah itulah kubul atau dubur yang kita katanya jalan asal tu tertutup, tersumat. Tersumat, tertutup tu dengan sebab doktor sumat ke doktor yang metutupkan. Artinya tersumat, tertutup dengan sendiri.
tertutup, tertutup oleh orang ke, seperti doktor dia tutup, artinya tertutup dengan sendiri. Jadi belum pada ni dia kencing keluar daripada jalan biasalah. Belum pada ni dia qada hajat macam biasalah, keluar daripada dubur. Seperti biasa. Tetapi dengan sebab ada penyakit, ada sakit masalan, doktor buat pendedahan, maka doktor tutup. Jalan asal tu, jalan kubul dan dubur tu doktor tutup. Artinya tertutup dengan sendiri. Maka ada lubang yang ada sebelah bawah daripada pusat. Terbuka sebab doktor membukakan. Maka apabila keluar sesuatu daripada lubang itu, maka membatalkan wuduk juga. Seperti macam sekarang itulah, dia ada, apabila ada penyakit, doktor buka suatu, buka jalan. Buka jalan untuk keluar kencingnya. Lepas tu lubang yang dibuka tadi tu, yang buka di sebelah bawah daripada pusat. Sebelah bawah daripada pusat dia. Kemudian jalan asal tu dia tutup. Jalan kemaluan dia tu doktor tutup. Maka apabila keluar suatu daripada jalan yang dibuka itu, membatalkan wuduk. Sebab dia ni sebagai ganti. Sebagai ganti daripada jalan asal. Begitu. Jadi pendek katanya, lubang yang dibuka syaratnya lubang itu sebelah bawah daripada pusat. Kita ambil perhatian di sini. Jadi masalah lubang yang ditebuk, yang maksud dia nak ceritanya, maknanya lubang ini dibuka untuk nak ganti daripada jalan asal. Untuk nak keluarkan benda-benda dalam perut, nak ganti daripada jalan asal. Dengan sebab ada penyakit ke, masalah ada sakit, ada apa macam katalah. Maka kubul dan dubur yang asal tu ditutup atau tertutup dengan sendiri, maka terpaksa buka jalan baru. Apabila buka jalan baru, tapi jalan yang dibuka tadi tu sebelah bawah daripada maidah. Tak kira sebelah depan ke, sebelah belakang ke, tak kira lah. Lubang yang dibuka tu sebelah belakang ke, sebelah depan, tak kira. Atau sebelah tepi, atau sebelah bawah. Maka jalan asal tertutup, maka lubang ini sebagai yang menggantikan daripada jalan asal. Maka sekiranya suatu benda angin ke, ataunya benda najis ke, keluar daripada lubang yang baru tadi tu, yang baru dibuka tu, maka membatalkan wuduk. Itu dia begitu. Tapi dia syaratnya begitulah. Jalan yang dibuka tadi, yang ditebuk, yang dibuka tadi tu, dibuka sebelah bawah daripada kawasan pusat. Dan syarat yang keduanya, jalan asal farad atau jalan asal kubul dan dubur itu tersumat, tertutup. Tertutup dengan sebab dah tertutup ke, atau tertutup dengan sendiri. Maka jalan yang dibuka tadi itu sebagai ganti. Sebagai yang menggantinya. Maka dia akan ambil hukum bagi kubul dan dubur. Maknanya, kalau sekiranya kalau keluar apa-apa benda daripada jalan yang dibuka tadi, maka membatal wuduk. Walaupun angin sekalipun, walaupun keluar cacing sekalipun, membatalkan wuduk. Itu maksudnya. Tapi syarat begitulah. Dibuka sebelah bawah daripada kawasan pusat. Dan jalan asal tertutup. Tertutup. Jadi tertutup, bukan tertutup semenjak daripada lahir lagi, baru ditutup. Sebelum pada ni, macam biasalah dia, macam orang biasalah, kencing, qada hajat besar, keluar daripada jalan yang biasa itulah. Tapi dengan sebab sekarang tu dia berlaku kemalangan ke, ataunya apa saja, sakit ke, doktor buat pendedahan ke, maka jalan yang dibuka tu ganti daripada kubul, ganti daripada dubur. Maka sekiranya keluar sesuatu, keluar angin, keluar apa sahaja daripada jalan yang dibuka tadi itu, membatalkan wuduk. Tengok kesimpulan dia kesemuanya, maka binasalah wuduknya, yakni batal wuduk.
maka binasalah wuduknya, yakni batal wuduknya dengan salah satu daripada segala perkara yang tersebut itu. Maka binasalah, batal wuduk. Binasalah wuduknya, ni batallah wuduknya, wuduk orang yang mempunyai wuduk dengan salah satu daripada segala perkara yang tersebut. Mana keluar suatu daripada kubul atau dubur atau lubang yang ditebuk tadi. Pendek katanya, dengan secara luasnya, keluar benda daripada kubul atau daripada dubur. Artinya keluar daripada lubang yang ganti daripada kubul dan dubur. Lubang yang dibuka yang ganti pada kubul dan dubur tu syaratnya terletak sebelah bawah daripada pusat dan jalan asal tu tertutup atau ditutupkan. Maka kesemua tu membatalkan wuduk. Itulah maksudnya. Kemudian kita akhir di situ, kerana ayat au jaa ahadukum minal ghaib. Itu dalil. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu kerana ayat au jaa ahadukum minal ghaib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فاردد علينا وافتح يديه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Jazakallah khairan jazak Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Mama. Assalamualaikum. Ya, sama. Terima kasih, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.